قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين إن شاء الله تعالى آمين. أيها الولد أي شيء حاصلك من تحصيل علم الكلام والخلاف والطب والدواوين والأشعار والنجوم والعروض والنحو والتصريف غير تضييع العمر بجلال ذي الجلال. إني رأيت في إنجيل عيسى عليه الصلاة والسلام قال من ساعة أن يوضع الميت على الجنازة إلى أن يوضع على شفير القبر يسأل الله بعظمته منه 40 سؤالا. أوله يقول الله تعالى عبدي طهرت منظر الخلق سنين وما طهرت منزري ساعة وكل يوم ننظر في قلبك. يقول الله تعالى ما تصنع لغيري وأنت محفوف بخيري وأما أنت أصم لا تسمع. Nasihat yang ketujuh, wahai anakku yang tercinta, apakah hasil yang akan engkau perolehi daripada menghabiskan waktu untuk belajar ilmu perbahasan, ilmu kalam dan ilmu khilaf dan ilmu tib dan ilmu yang berkenaan dengan himpunan syair Arab dan ilmu peredaran bintang dan ilmu yang berkenaan dengan timbangan syair Arab dan ilmu yang berkenaan dengan kaedah bahasa Arab, selain daripada menyanyiakan umur dengan menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku telah melihat di dalam Injil Nabi Isa AS ada disebutkan. Jadi kita dah sampai daripada nasihat yang ketujuh daripada nasihat Imam Ghazali rahimahullahu taala, yang mana dalam nasihat ini ianya telah menasihati kita dengan satu nasihat yang bermula daripada perkataan beliau ayyu syai'in hasiluka, bermula apakah sesuatu yang telah telah menghasillah oleh engkau, dari apa hasil, apa yang engkau dapat, apa yang engkau peroleh. Kata Imam Syafi'i, Imam Ghazali, apa yang kau dapat, apa yang kau peroleh daripada engkau menghabiskan waktu daripada belajar apa? Ilmu kalam. Ilmu kalam ni ilmu apa tuan-tuan? Salah satu daripada ilmu tauhid. Salah satu nama daripada ilmu tauhid. Jadi kalau ilmu tauhid ni dia ada banyak nama lah. Ilmu tauhid, ilmu hakikat, ilmu kalam, ilmu sifat, ilmu aqaid, ilmu aqaidul iman. Banyak lagi lah nama-nama yang diberikan oleh para ulama bagi ilmu tauhid itu sendiri. Diberikan nama ilmu kalam ini kerana dia membahaskan sifat Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat kalam. Yang mana sifat kalam ini adalah sifat yang terakhir daripada sifat yang terakhirlah daripada perbahasan kita mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala dalam sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada 7: qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama', basar, kalam. Kalam. Dan dalam ilmu kalam ni juga dia banyak daripada apa tuan-tuan? Dia banyak daripada kita panggil sebagai perbahasan, perdebatan para ulama, khilaf para ulama lah tentang kalam, sifat kalam itu sendiri. Jadi kita macam biasalah, kalau dah khilaf tu jangan buat bergaduh. Okay? Sebab kadang-kadang di antara mereka pun ada yang berdebat sampai bergaduh, sampai tak terima pendapat orang lain dan sebagainya. Benda pun namanya pun khilaf. Kemudian apa yang kau dapat daripada kau belajar ilmu kalam ni? Kalau kita tengoklah, kalau kita tengok semula, bukannya Imam Ghazali kata tak payah belajar. Tu kita kena lihat balik daripada apa yang disebutkan oleh musannif, oleh pengarang, iaitu Imam Ghazali. Imam Ghazali kata bukannya tak payah belajar. Kena faham tu, ini adalah soalan. Kalau dalam bahasa Arab kita panggil istifham. Tapi istifham yang lagu mana?
istifham inkariyah. Ustaz menyebutnya. Iaitu dia bertanya tapi untuk nak mengingkari sesuatu perkara lah. Tapi bukan bermaksud belajar ilmu kalam semata-mata, belajar ilmu tauhid semata-mata itu salah, tidak. Maksud Imam Ghazali rahimahullahu taala, kamu belajar ilmu kalam dan juga ilmu khilaf, ilmu tib, ilmu dawawin yang sebentar lagi saya akan sebut. Kamu belajar tapi kamu tak beramal. Tu maksud dia, kamu belajar tapi kamu tak beramal. Kamu belajar tapi kamu tak mahu untuk nak yang kita panggil sebagai memahami hasil daripada ilmu itu adalah amal. Itu kata Imam Ghazali. Itu maksud Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab ini. Bukan dia kata tak payah belajar. Dia kata belajar tu belajar. Tapi apa hasil kamu dapat daripada kamu belajar ilmu kalam tu tadi? Ayyu syai'in hasiluka, apa hasil yang engkau perolehi min tahsilil, daripada menghabiskan waktu untuk belajar ilmu kalam. Wal khilaf, ilmu khilaf. Ilmu khilaf. Ilmu yang yang kita panggil sebagai ilmu perbahasan khilafiyah ni lah. Dan juga ilmu tib, ilmu perubatan, ilmu kedoktoran. Kemudian wadawawin. Dawawin ni tuan-tuan adalah berkenaan dengan himpunan-himpunan yang kita panggil sebagai himpunan-himpunan syair lah dalam sebuah kitab. Imam Syafi'i ada diwan dia. Imam Abdul Haddad ada diwan dia. Diwan ni macam syair-syair Imam Syafi'i letak dalam satu kitab, tu diwan kita panggil. Yang Imam Abdul Haddad pun ada juga diwan Al-Haddad, pun letak dalam tu macam-macam syair yang dikarang oleh Imam Abdullah Al-Haddad. Itu kita panggil diwan, bukan dewan, diwan. Diwa kalau jamak dia diwawin, jamak dia dawawin. Diwan, dawawin. Di mana ini kena ini selalunya kalau di Yaman sentiasalah baca kitab Imam Abdullah Al-Haddad tu, Diwan Imam Abdullah Al-Haddad selalulah. Kalau macam Imam Ghazali antaranya ala tanalal ilma illa bi sittatin saun bika lupa pula. Saun bika, saya ingat belakang je, saun bika bi bayanin, tengah saya lupa. Dia adalah dalam tu pun ada disebutkan di dalam kitab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi sekali syair itu disimpan di dalam kitab tersebut. Lepas tu wal ash'ar, ilmu berkaitan dengan syair-syair bahasa Arab. Ilmu kesyairan, ilmu syair lah. Kamu belajar semua ni apa benda je ni? Ilmu nujum. Ilmu nujum ni apa? Ilmu tentang pergerakan bintang, peredaran bintang. Mudah bahasa kita kalau kita nak faham, ilmu falak. Bagaimana peredaran bintang dan sebagainya. Bintang ni, bulan ni macam mana dia punya gugusan dia, gitu. Lepas tu ilmu arud. Ilmu arud ni tuan-tuan, ilmu arud ni saya kurang mahir. Ilmu arud ni macam mana kita nak mencipta syair tu tadi, qasidah tu tadi, supaya tidak ada aib padanya. Supaya tidak ada aib pada tulisan Arab kita lah, syair kita tak ada aib, tak ada kekurangan, ataupun ada kecacatan. Atau dia banyaklah perbincangan di dalam tu. Ada yang berkaitan dengan bahar. Bahar ni pun banyak juga. Ada bahar kamil, ada bahar basit. Itu juga perbahasan ni dalam ilmu arud, ilmu bahasa Arab lah. Arud qafiah kita, kalau selalu kita panggil. Lepas tu wan nahwi, ilmu nahu. Ilmu nahu ni ilmu yang berkenaan dengan bagaimana untuk kita membariskan huruf yang belakang tu sekali. Contoh cara baca. Min tahsil. Apa baris belakang dia? Bila masuk harfun jar, maka huruf selepas dia mestilah berbaris bawah. Min tahsili. Tak boleh la, tak boleh lu. Tu cerita dia. Kenapa baca ayu, tak baca ayyi, tak baca ayya? Kenapa baca ayyu syai'in? Kerana ayyu ni adalah mubtada. Marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih harfun istifham. Tu panjang cerita dia. Lebih kurang gitulah. Kan? Apa contoh saya nak bagi tuan-tuan ayat tu? Bismillah. Kenapa bismi?
Tak bisma ke, tak bismu ke, boleh ya. Ismu boleh, isma pun boleh. Tapi kenapa bila ada ada huruf ba, dia jadi bismi pula? Sebab dia harfun jar li isti'anah. Majrur lil isti'anah. Ismi majrurun bil harfin ja au bil ba wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Tu dia punya sebab. Tak boleh lah bisma lagi dah. Tak boleh lah bismu, tak boleh. Bismillahi. Apa mana bismillah? Bismillahi. Kenapa Allahi? Kenapa tak Allahu? Kenapa tak Allaha? Tuan-tuan, ini semua perbahasan dalam ilmu bahasa Arab. Saya taklah mahir, tapi kalau tuan guru lagi panjanglah perbahasan dia. Tuan-tuan guru hebatlah. Tapi nak bagi tahu ada sebab kenapa dia bismillahi ar-rahmani ar-rahimi. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau ikutkan boleh tak ar-rahmana? Itu perbahasan dia dalam ilmu qawaid fiqh, qawaid nahwu boleh, tapi tidak boleh kita bacalah dalam Quran bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bismillahi? Dengan nama Allah. Ismi mudhaf wa alam Allahi mudhafun ilahi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Ar-rahmani na'tun wa na'tun majrurun na'at. Na'at majrur wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Ar-rahimi na'at majrur wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Maka baca dia macam mana? Dengan pertolongan nama Allah, dengan meminta pertolongan dengan nama Allah, dengan permintaan, dengan pertolongan nama Allah yang Maha Pemurah lagi yang Maha Penyayang. Itu kalau dalam bahasa Melayu kita. Tu luas ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni. Tentang ilmu ni pun kita akan bahaskan kejap lagi secara ringkas. Ada orang gunakan bahasa ilmu Allah ni luas, ilmu Allah ni luas. Tu dia buat benda haram. Tu dia buat benda tak betul tu. Sebab apa? Ilmu Allah luas. Tu dia dalil dia. Ilmu Allah tu luas, tapi ada ilmu yang boleh pakai, ada ilmu yang tak boleh dipakai. Kena faham tu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tu semua tu ada cerita dia dalam bab nahwu, tuan-tuan. Dia ada Tuhan melainkan dia. Macam tu berhentinya. Allahu la ilaha illahu al-hayyu tu dengan al-qayyum tu dia adalah balik-balik naat kepada Allahu. Panjang dah. Tu. Jadi tu kita kena belajar tu, tuan-tuan. Orang belajar agama ni kita kena sentiasa anak-anak kita tu kena sentiasa memberi dorongan kepada mereka. Sebab benda yang macam ni susah. Lagi-lagi bila kita buka Al-Quran, lagi panjang, tuan-tuan, cerita dia. Kadang-kadang kita rasa mana pula mubtada' dia. Mubtada' jumpa dah. Tiba-tiba khabar mubtada' dia hilang, entah ke mana. Rupa-rupanya jauh tu, mai pergi jauh tak tahu mana. Adalah, tapi jauh lah. Orang kata selalunya tiap-tiap khabar itu berhajat kepada mubtada'. Tiap-tiap mubtada' itu berhajat kepada khabar. Jadi setiap awal ayat perlu kepada khabar dia. Jadi contoh bermula kitab ini itu sangat besar. Itu tu jadi khabar. Tu nak baca bahasa Arab ni dia kena ada ilmu nahwu. Tapi sekadar ilmu nahwu saja tak cukup juga. Kena belajar ilmu lain pula. Apa lagi disebut? Wat tasrif. Wat tasrif. Kat sini disebut pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pengarang dia pentahqiq dia terus kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa nama kita panggil? Terus kepada tulis kaedah bahasa Arab. Tasrif. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarna. Nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartunna, nasartu, nasarna. Macam mana tu? Sebab tu kita macam-macam lah kalau kita nak tengok dalam ayat tu. Yashfa'u. Kenapa yashfa'u? Itu adalah fi'il mudhari'. Kat mana benda-benda tu belajar? Belajar dalam ilmu saraf. Tu yashfa'u, kenapa tak pakai ishfa'? Kenapa tak pakai syafa'ah? Kenapa tak pakai gitu? Kenapa tak pakai gini? Semuanya dalam ilmu saraf. Tu.
Jadi benda-benda gitu tuan-tuan adalah benda yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada para ulama kita untuk memahaminya agar dapat kita memahami kitab. Jadi cerita dia macam mana? Engkau menguasai ni ilmu kalam, ilmu khilaf, ilmu tu ni kau kuasai, ilmu nahu, ilmu tasrif, tapi tak buat gamal. Itu maksud dia. Itu maksud dia, bukannya kita tak payah belajar. Kena belajar. Sebab nak faham kitab kena belajar ilmu nahu. Nak faham kitab kena belajar tasrif. Nak belajar kitab kena faham ilmu mantik, ilmu balaghah, semua itulah. Ilmu khilaf, ilmu kalam dan sebagainya. Muka surat 15. Orang perempuan dia takut tak jumpa muka surat. Jadi macam tu tuan-tuan. Jadi nak bagi tahu benda tu disebut bukan nak meremeh-remehkan, bukan nak mengejek-ngejek, tidak. Tapi janganlah berlebih-lebihan dalam permasalahan ini sehingga kita tidak beramal dengan perkara tersebut. Wa tasrif ghairu tadyi'il umri. Dia kata apa? Dan tasrif selain menyia-nyiakan umurmu belaka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam nasihat Imam Ghazali rahimahullah taala ni, bukanlah beliau ni nak meremehkan, nak mengabaikan cabangan-cabangan ilmu ni, tapi terbukti dalam berbagai karya yang lain Imam Ghazali menyatakan hukum mempelajari mayoriti cabang ilmu tersebut adalah fardu kifayah. Jadi kena ada orang belajar jugalah. Doktor kena ada orang belajar. Bab nahwu sorof ni kena orang belajar. Fardu ain semua kena belajar. Fardu ain nak tak nak semua kena belajar. Macam kita sekarang ni ilmu fardu ain sebab tasawuf. Ilmu fiqh fardu ain. Tasawuf sebab dia fiqh. Ilmu tauhid dia fardu ain. Selain daripada tiga ni semuanya adalah fardu kifayah. Cuma di dalam fiqh ada yang fardu ain, ada yang kifayah. Ada yang tak payah kita belajar pun tak apa. Ada yang perlu kita belajar. Okey? Ni saya bagi tahu kejap. Mana tu? Allahu akbar. Saya ada buat catatan sikit. Tuan-tuan jadi kalau ilmu apa asas ilmu tauhid, ilmu fiqh. Jadi jangan ingat bila saya sebut ilmu fiqh, dia nak belajar ilmu jenayat, dia nak belajar ilmu muamalat, dia nak belajar ilmu apa nama lagi tu? Allahumma salli ala Muhammad. Ilmu munakahat dan sebagainya. Dengar betul-betul wajib dipelajari ilmu ini sekadar untuk mengetahui perkara-perkara yang menjadi sah dan batalnya ibadahnya, yang terdiri daripada bersuci. Jadi kena tahulah syarat sah bersuci, rukun dia, batal dia, solat, puasa, zakat dan haji. Itu kita kena tahu. Selain daripada itu ustaz, hukumnya fardu kifayah. Boleh nak belajar, tapi buatlah sebulan sekali, 2 bulan sekali pun tak apa. 2 bulan sekali pun tak apa, tak ada masalah. Sebab dia hanyalah fardu kifayah. Pentingkan ilmu fardu ain. Itu lebih baik. Tapi dalam banyak-banyak ilmu fardu ain ni, ilmu akidah jangan lupalah. Ilmu tauhid jangan lupa belajar. Kebanyakan tempat ilmu tauhid susah nak jumpa 2 kelas, 3 kelas. Kebanyakannya banyak tasawuf sebab senang goreng. Saya kebanyakan kalau orang dijemput, saya anjurkan dulu, saya cakap ilmu tauhid dululah. Saya tengok dulu jadual dia. Dia akan bagi jadual jemputan kan, dia jemput saya nak buat apa? Kuliah tetap. Jadi saya cakap jadual boleh bagi tak? Saya nak tengok dulu. Biar saya tengok dululah. Jadi bila saya tengok, macam ada satu taman desa mewah di Kajang. Surau dia, alhamdulillah banyak tentang perbahasan akidah. Jadi saya tak ambil lah bab akidah tu sebab dah ada ahli dia. Jadi dah ada orang yang lebih layak cerita. Jadi saya ambil tasawuf. Hari tu ingat nak ambil fiqh sebab dah lama tak mengajar fiqh. Jadi saya cakap dah terlanjur tiba-tiba cakap dengan mereka nak mengajar tasawuf lah. Jadi saya tengok dulu. Kalau tempat tu tak ada tauhid, saya cakap tak apa, kita belajar tauhid. Jadi belajar tauhid. Sebab kebanyakan orang ambil remeh tentang ilmu tauhid ni. Sebab tak tahu kenapa, alasan susah ke apa ke saya tak pasti. Tapi sebenarnya ilmu tauhid ni penting tuan-tuan. Sebab kita nak sembah Allah dan kita kena kenal siapa yang kita sembah. Kalau kita tak kenal siapa yang kita sembah, tu masalah. Tak kenal ustaz.
Allah lah. Cerita kat saya Allah tu bagaimana? Ya Allah yang kamu tahu tu. Tok-tok cerita-cerita, dia cakap zat Allah ni mempunyai kudrah, iradah, ilmu, hayat. Salah tu. Ayat dia tu salah. Mungkin dia faham betul tapi salah. Sebab kita kena sebut begini. Zat Allah mempunyai sifat, iaitu sifat-sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Itu kena sebut. Di antara empat sifat nafsiyah, ada empat pembahagian sifat ini. Maka sifat ma'anilah benar-benar wujud pada Allah yang berbangsa wujudi, benar-benar ada dan sungguh benda tu kita boleh nampak dekat akhirat. Ma'ani tu nanti dengan zat Allah boleh lihat dekat akhirat. Tu kena belajar benda-benda itu. Kalau tak belajar kita tu susah. Yang Tuhan yang kita sembah kita tak kenal. Yang kita tahu Allah dan sebagainya. Hanya sekadar kalau orang nak goncang iman kita, boleh tercabut. Tu cerita dia. Tak nak gitu. Kita kalau boleh belajar sungguh-sungguh nah, insya-Allah. Okey tuan-tuan, jadi itulah maksud dia lah. Jadi ilmu tasawuf ni ilmu yang sekadar asas yang perlu kita pelajari. 10 perkara penyakit hati, 10 perkara penawar dia, dan berkaitan dengan asas-asasnya lah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin tuan-tuan, Imam Ghazali dia telah membahagikan ilmu ni menjadi dua. Satu ilmu syariah, yang kedua ilmu bukan syariah. Ilmu syariah ni, ulumus syariah, adalah ilmu-ilmu yang bersumber dari wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Itu ilmu syariah. Kalau ilmu yang bukan syariah, iaitu ulum ghairu syariah, adalah ilmu yang diperolehi berdasarkan logik seperti matematik, percobaan dan pengalaman seperti kedoktoran, dan percakapan sehari-hari seperti ilmu bahasa. Itu adalah ilmu bukan syariah. Okey? Ilmu bukan syariah ni pula ada. Ilmu bukan syariah ni terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah ilmu yang terpuji. Apakah ilmu yang terpuji? Iaitu ilmu-ilmu yang menjadi sarana tegaknya kemaslahatan dunia umat. Contoh ilmu matematik, ilmu kedoktoran. Ilmu ni dipuji. Kena belajar. Hukumnya adalah belajar dia apa? Hukum dia? Hukum dia fardu kifayah. Ilmu ni bukan non syariah. Bukan non syariah, dua-dua pula sebut. Bukan syariah, tapi ilmu ni dipuji, perlu dipelajari. Satu taman, apa nama taman ni? Lupa lah. Taman Seri Pulai. Tak ada orang belajar langsung ilmu tauhid, berdosa. Berdosa. Lepas tu ustaz, kalau ada seorang belajar, seorang tu tak berdosa, yang lain berdosa juga. Sebab apa? Sebab dia ilmu fardu'ain. Jadi semua orang kena belajar ilmu fardu'ain. Kalau ilmu fardu kifayah, kalau seorang dah ada doktor, contohlah, kita buat contoh taman kita je lah, ni contoh saja. Ada doktor, ada orang pakar tu dah pakar ni, ataupun seremban ni ke, satu seremban ni ke dah ada doktor, kita tak belajar doktor pun tak apa dah. Sebab dia ilmu fardu kifayah, tercabut daripada kita tu kefarduan tersebut. Berapa orang dah belajar, okey dah. Kemudian kedua, ilmu yang tercela. Ilmu yang bukan syariah, dia kan tadi ada dua, ilmu syariah dan juga ilmu bukan syariah. Kita cerita dulu ilmu yang bukan syariah. Yang pertama adalah ilmu yang terpuji, iaitu ilmu doktor, ilmu matematik, ilmu peternakan, ilmu menjahit dan sebagainya lah, pertanian dan sebagainya. Yang kedua adalah ilmu yang kita panggil sebagai ilmu yang tercela. Apakah ilmu yang tercela tersebut? Ilmu sihir, ilmu tenung, ilmu ramal nasib, mantra-mantra, jampi-jampi, hipnotis dan lain-lain sebagainya yang dilarang oleh syariat Islam. Ni masalah cerita yang ni lah dengan masa yang ada ni. Saya nak cerita ni sikitlah sebagai penambahan. Ada satu tempat ni tuan-tuan jangan pergilah di Melaka. Jangan habis duit belajar dengan dia. Jangan habis duit pergi berubat dengan dia. Memang kalau kita tengok daripada sudut perubatan dia adalah sangat merepek. Cara dia berubat, saya dah pernah cerita dulu kat sini. Belum ke? Belum. Ni hari ni saya buat aksi baru. Cara dia buat, tu.
Saya tengok hari-hari tuan-tuan, masuk TikTok saya. Jadi tengoklah. Slide lalu. Dia buka pagi-pagi. Jadi pagi-pagi itu sementara saya nak pergi kuliah mengajar dekat madrasah, saya slide jumpa. Jadi dia ilmu dia hanya gitu je. Dia memang ada bismillah, memanglah asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, memang ada. Tapi yang tu mana datang? Dia cakap, dia tarik sini, okey. Habis dah, habis. Orang kata saka dah buang. Saka dah buang dah. Saya tak tahulah kalau orang sini ada kena tipu ke. Ada pergi Masjid Tanah. Buat live pula tu. Tapi tak apalah, biarlah. Saya sanggup berdepan dengan dia. Kalau nak tahu ilmu dia daripada mana, bila kita tanya guru tak nak jawab. Bila kita tanya gitu ini tak nak jawab. Mana datang ilmu dia begitu tuan-tuan? Jadi tuan-tuan jangan kena tipu lah. Memang kadang-kadang kita pergi kat sana Allah sembuhkan. Allah sembuhkan. Sebagai ujian juga buat kita tu. Sebab kita kena tengok. Kita kena tengok balik asal daripada ilmu dia tu bagaimana. Kita tak dengar dia baca Quran, dia gitu ya. Selesai 600. Kalau buang saja 250 begitulah, saya lupa. Tapi 200 lebih gitulah kalau buang saja. Kalau nak belajar ilmu dia RM625, bayar dulu baru boleh belajar. Baru boleh ijazah. Bayar dulu. Bayar dulu baru boleh ijazah. Dah memang orang tu kat depan, takkan orang tu nak lari. Lainlah kalau kita buat macam daurah, buat apa kan, daurah kitab, bayar dulu sebab kita nak beli makanan, nak uruskan, bayar penceramah, tu cerita lain lah. Dia memang member tu dekat depan, ijazah lah, kan kejap lagi orang tu bayar lah. Dah, bayar dulu. Mungkin dia kata, mungkin dia pernah kena tipu ke apa, ikut kau lah kan. Tapi buat malu cakap macam tu. Siapa nak belajar dengan dia? Pergilah Masjid Tanah, saya siap. Pergi tuan-tuan. Kita tengok sendiri pun tak tahulah. Mungkin orang yang masuk situ ada haji pun masuk. Pagi tadi haji masuk, belajar dengan dia habis RM625. Maaf, kalau lelaki 600 nak ke 700. Harga dia nak kat 700. Kalau perempuan kurang sikit. Gitulah. Benda-benda gini tuan-tuan, mengepek. Kita tanya kenapa tak baca, dia tak pakai Quran, dia pakai batin. Tu ayat dia. Tak payah pakai Quran, pakai batin dia kata. Senang gitu pakai batin. Ya, kita faham memang ilmu tu ada. Tapi boleh tak? Tu persoalan yang kita perlu jawab. Boleh tak ilmu sebegitu? Tak boleh. Memang kita kan ada yang batin yang boleh, ada yang tak boleh. Tapi batin tu ialah macam sebagaimana kita riadah di dalam tarikah tu, dan sebagainya. Saya sendiri pun berubat, saya pun sendiri ada tarik. Tarik itu memang ada. Kita memang ada tarik. Kita tarik dan sebagainya. Tapi dia senang. Dia tarik terus confirm saka keluar. Bagaimana? Macam mana dia boleh confirm saka keluar? Sedangkan saya yang tarik tu pun ada sakit lagi je. Ada. Kita tarik lagi, ada sakit lagi je. Tak ada. Mungkin benda ni dah keluar, mungkin benda ni. Kita berkemungkinan sebab kita tak nampak alam jin ni. Bahaya tuan-tuan, ilmu sihir. Ilmu sihir ni ada hukum dia. Bila boleh belajar dan bila tak boleh belajar. Ada, tapi saya tak buka kat sini lah. Ada hukum dia ketika mana kita belajar ilmu sihir. Ilmu sihir pun menurut 4 mazhab ada hukum dia nak belajar. Boleh tak? Tak boleh ke? Ada hukum dia, tapi tak cerita kat sini lah, bukan tempat dia. Nak cerita panjang nanti. Kemudian tuan-tuan betul Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu macam tu ilmu yang tak payah belajar lah. Baca Quran, zikir lah. Baca Quran, rawat diri sendiri. Lagi bagus. Ini pergi jumpa Tok Bomoh, pergi jumpa Tok Guru, pergi jumpa sekian-merian. Tapi balik rumah tetap juga tak solat, tetap juga tak menjaga adab, tetap juga tak menjaga zikir, Al-Quran dan sebagainya. Sama ya. Mungkin Allah bagi sembuh, tapi itulah yang kita takut Allah bagi, tapi pada masa sama Allah menguji. Takut gitu ya. Okey, yang ketiga, ilmu yang kita panggil sebagai ilmu bukan syariah adalah ilmu yang mubah, ilmu yang harus.
Contohnya syair-syair yang wajar yang tidak mengandungi unsur kemaksiatan, cerita-cerita sejarah dan sejenisnya. Belajar sejarah ke, ilmu ni haruslah. Ilmu yang berkaitan dengan unsur syair-syair yang tidak mengandungi kemaksiatan boleh lah. Kalau ada syair-syair yang mengandungi kemaksiatan, kelalaian, tak payah lah. Tak boleh lah. Jadi tuan-tuan, kalau bagi ilmu syariah pula, tadi kan non-muslim kan, non-syariah, bukan syariah ada 3. Sekarang ni syariah ada 4 kategori. Yang pertama tuan-tuan adalah ilmu usul. Ilmu usul. Ilmu usul ni macam mana ustaz? Ilmu yang mana ianya berkait dengan Al-Quran, hadis Nabi, ijma' ulama dan asar generasi sahabat. Ini ilmu usul. Yang kedua ilmu furu'. Ilmu furu' ni macam mana ustaz? Ilmu furu' ni pula adalah ilmu-ilmu yang disimpulkan dari ilmu-ilmu pokok. Ia terbahagi lagi menjadi 2 macam. Pertama ialah ilmu yang berkait dengan kemaslahatan dunia kaum muslimin, iaitu ilmu fiqh. Kedua adalah ilmu yang berkait dengan urusan hati, akhlak terpuji, akhlak tercela, itulah ilmu akhlak, dan tazkiyatun nafs. Nak dekat politik saya tak boleh sebut. Nanti tunggu habis dulu. Nak tunggu habis mengundi, nanti baru saya sebut. Sebab kita pun ada rakaman. Kena faham ilmu usul dan ilmu furu'. Kita tak boleh mengkafirkan orang kalau ianya berkaitan dengan furu'. Boleh faham tak? Yang mengkafirkan orang dalam ilmu furu' ini adalah Syiah pada awalnya. Ketika mana Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah tidak dilantik menjadi khalifah. Panjang cerita dia lah. Disimpul pada asalnya mereka hanya berkhilaf, tetapi menjadi lebih ekstrim lah, jadi lebih teruk lah. Dari lebih teruk. Lalu apa yang mereka buat tuan-tuan? Siapa yang tak ikut jalan mereka, maka menjadi kafir, halal darah mereka. Anda hati-hati, kena tahu usul dan furu'. Kita sebab tu kena belajar. Saya dulu pun tak tahu, tapi makin lama makin belajar dengan guru, dengan ustaz-ustaz yang tidak berkecimpung pun dalam bab politik. Dia pun, mereka tak masuk pun, mereka juga mengatakan sepatutnya begitulah, seperti mana yang saya katakan. Kita kena belajar. Rupanya bila kita belajar baru kita faham. Tu. Saya tak bermihak kepada dan saya tak bercakap pun pada mana-mana kepartaian. Saya tak cakap mana-mana kepartaian. Cuma kita baru-baru ni dalam Facebook saya risau betul. Rupanya makcik tu tak sihat, dimaafkanlah. Makcik tu tak sihat rupanya cakap macam tu. Jadi sebenarnya tuan-tuan oleh Allah SWT kena belajar. Sebab itu kalau isu kepartaian. Atau kalau kita cakap Mu'tazilah ni kafir ke tak? Mu'tazilah, kalau kita belajarlah Mu'tazilah. Tadi tu parti tu cerita lain lah. Saya takut sangat sebab kita tengah live. Satu. Yang kedua, kita tengah nak kita takut orang ingat saya berkempen sekejap lagi. Saya bukan berkempen. Saya pun bukan mana-mana parti pula. Mana-mana tak ada. Okey, tapi yang kedua, contoh Mu'tazilah, adakah kita boleh kata dia kafir? Boleh tak? Kita tak boleh kata Mu'tazilah kafir. Contoh Mu'tazilah yang bukan yang bukan sealiran dengan kita. Tapi kita, kalau bukan kafir apa ustaz? Kita cuma boleh kata dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Itu je. Syiah bukan ahli sunnah wal jamaah. Dan sebagainya lah. Kita tidak mengkafirkan dengan mudah. Dan sebagainya. Yang ada masjid tu, habis kalau tak kafir pun ustaz, bukan ahli sunnah wal jamaah lah. Maksudnya dia sesat saja, tapi tidak, dia bukannya kafir. Dia nak juga kata orang tu kafir. Ni masalah dia. Sebab tak belajar. Bila dapat dia belajar benda lain, dia dengar dulu benda lain. Jadi bila kita sebut benda yang sepatutnya, dia tak boleh nak terima. Sebab dia nak, kalau dia nak kafirkan juga orang. Bahaya gitu. Itu dalam bab akidah tuan-tuan. Belum kita cerita dalam bab yang lain. Hati-hati. Hati-hati. Saya saja je sebut ni supaya orang kita, orang sini janganlah
bermudah-mudah. Saya tahu kat sini ada orang sokong gitu, ada orang sokong ini, ada orang sokong ini. Kita dalam surau, dalam masjid semua sama. Saya bercakap atas dasar politik am, bukan politik khas. Politik am adalah politik yang saya boleh sebut di mana-mana. Kalau politik khas mewakili mana-mana kepartian, itu tak boleh di dalam masjid. Kena faham tuan-tuan eh? Saya tegangkan sikit. Apa yang dimaksudkan dengan tak boleh berpolitik dalam masjid? Yang tak boleh berpolitik di dalam masjid adalah politik khas. Yang mana politik khas ini adalah satu politik yang mana dia memihak kepada satu parti. Itu yang tak boleh, sebab dia akan mengancau bilaukan jemaah, keharmonian setempat dan sebagainya. Namun apabila kita menceritakan tentang politik am, politik Rasulullah, tentang bagaimana sepatutnya negara sebuah Islam itu bagaimana dan sebagainya, itu diperbolehkan. Kalau tak nanti sampai ayat cerita tentang hudud, nak cerita macam mana? Betul tak? Tu dia. Cerita jugalah, tapi kita kena teranglah kenapa Malaysia ni masih lagi tak itu dan ini. Gitu je. Saya nak terangkan benda tu sebenarnya. Macam saya terangkan tadi, itu adalah am, bukannya secara khusus. Kita risau tuan-tuan walaupun dah tak ada lagi dah orang buat begitu. Jadi sebab apa orang tak buat lagi? Sebab dah ada ilmu. Alhamdulillah, orang dah tahu. Sepatut selama ni aku faham salah. Hari ni dia orang dah faham. Jadi tak ikut siapa, ikutlah. Saya tak kisah, sikit pun saya tak kisah. Dan yang terakhir tuan-tuan, yang kedua yang terakhir, al-muqaddimat, iaitu ilmu-ilmu pengantar, iaitu ilmu-ilmu alat yang menjadi pengantar. Siapa-siapa tak puas hati dengan apa yang saya terangkan tadi, jumpa saya lepas ni. Jangan cakap belakang, sebab saya dah pernah kena dah. Saya dah pernah kena dah. Tiba-tiba dapat mesej daripada pengurusi, bukan orang sini lah, tempat lain. Gitu-gitu, Ustaz kalau boleh jangan sentuh. Aku sentuh apa? Faham tak faham? Tu lah orang suruh belajar tak nak. Nak menentang dia kerja. Jadi siapa-siapa yang tak puas hati, saya boleh terangkan lepas kuliah, insyaAllah lah. Sebab kita nak habis cepat ni. Pertanyaan pun tak dibuka hari ni sebab nak pergi rumah kenduri. Saya tak diajak, tapi saya nak habis awal. Ilmu-ilmu alat yang menjadi pengantar untuk mengkaji al-usul dan al-furu'. Di antaranya termasuklah ilmu nahwu, sorof. Ini namanya ilmu muqaddimat. Nak tak nak kena belajar. Siapa-siapa yang nak mendalami, tuan-tuan, mungkin bagi saya sudah tidak ada keperluan belajar lah. Tapi kalau nak belajar boleh tak? Boleh, tak ada salah, jangan belajar je lah. Cumanya, tapi benda ni kena pelajar-pelajar agama. Pelajar-pelajar agama mesti kena menguasai ni. Nahwu, sorof, balaghah, imla', tasrif, mantiq. Kalau tak kuasai benda ni, payahlah mereka nak memahami ibarah kitab. Saya alhamdulillah asas ada. Tapi kalau nak minta terang mantik, balaghah ke, saya angkat tangan dululah. Tak berapa mahir. Asas tu adalah boleh faham. Kalau untuk guru mengajar kat depan cerita bab balaghah, cerita bab mantik, kita boleh faham lagi, alhamdulillah. Tapi kalau nak minta terang, saya tak boleh. Saya serahkan pada kawan saya dan sebagainya lah. Sebab saya tak menguasai dengan lebih baik lagi. Ni tengah, saya masih dan tengah menguasai lagi ilmu ni. Ilmu cuba untuk belajar lagi. Walaupun secara online, saya belajar lagi. Nak macam mana nak bagi faham, macam mana nak bagi faham. Keempat, ilmu mutammimat, iaitu ilmu pelengkap. Di antara ilmu pelengkap untuk Al-Quran yang berkenaan dengan hafal ayat-ayatnya adalah ilmu qiraat, ilmu tajwid, ilmu pelengkap untuk Al-Quran yang berkenaan dengan makna-makna, seperti ilmu tafsir, ilmu pelengkap untuk Al-Quran dan berkenaan dengan hukum-hukumnya adalah usul fiqh. Di antara ilmu pelengkap untuk hadis Nabi adalah ilmu mustalah hadis, rijal hadis, jarah wa ta'dil. Ini kawan saya pakar jarah wa ta'dil. Pergi mana-mana bawa kitab jarah wa ta'dil. Tengah makan kat kedai, bawa berkitab-kitab jarah wa ta'dil ni. Duk baca. Saya segan dengan dia sebab dia hebat. Saya tak hebat. Jadi saya tak apa, masya-Allah. Mana-mana bawa kitab saya, mana-mana bawa handphone-nya. Dan ilmu i'lal hadis. Tu pun kena belajar jugalah. Orang-orang yang menceburi dalam bidang hadis. Hukum mempelajari masing-masing cabang ilmu syariah tersebut adalah fardu kifayah. Maka di sini tuan-tuan, kalau siapa yang ada kitab, kalau tajuk dia apa?
dahulukan belajar ilmu yang fardu ain. Jadi dengan makna belajar dulu ilmu fardu ain, lepas tu siapa-siapa kalau nak menceburi dalam ilmu fardu kifayah boleh dah? Boleh. Tapi yang saya senaraikan tadi, ada yang ilmu terpuji, ilmu mubah. Janganlah pergi kepada ilmu yang dicela tadi tu. Tak boleh lah. Ilmu syariah macam mana pula? Gitu. Ilmu syariah dia ada yang kita panggil sebagai ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain tu kena. Ilmu fardu ain ni tauhid, fiqh, tasawuf, kalau tak belajar meninggal dunia berdosa. Walaupun haji tiap tahun, walaupun umrah tiap-tiap bulan, tak dapat memadam dosa malas mengaji. Tu boleh saya katalah. Berdosa atas dasar hukum. Tuhan ampun atau tak tu milik Allah. Saya kena sebut bagi penuh takut orang salah faham. Saya cerita hukum, boleh? Saya bukan cerita confirm masuk neraka. Tak ada confirm kat sini. Itu atas Allah lah. Kalau Allah nak padam dosa tu, Allah padam. Tapi kalau ikut hukum, meninggal dosa tak? Meninggal dalam keadaan berdosa. Hidup berdosa, mati pun berdosa. Tu sebab malah mengaji, malah menuntut ilmu. Tu dia. Kita faham tak? InsyaAllah. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini dulu bagi menghormati panggilan dan jemputan saudara kita. Nanti tuan-tuan jangan lupa pergi makan bagi pihak saya. Saya tak boleh makan. Jadi insya-Allah doakan saya baru je ni pun tak sembuh lagi sebenarnya. Saya ada kencing manis dan juga darah tinggi baru-baru ni baru dapat. Ni masih baru on ubat balik semula. Jadi saya ni pun tak berapa stabil sebenarnya. Bawa kereta pun tak sedap, ni pun tak sedap sangat ni. Jadi nak minta doa lah. Saya tak tahulah orang sini ada doa mustajab rasanya. Setiap kali saya minta doa sini selalu jadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan lah. Tak tahu siapa. Jangan perasan aku kot. Tapi memang ada. Allahu Akbar. Tak tahu doa siapalah. Jadi minta doa semua untuk saya sembuh dengan segeralah insya-Allah. Dan terima kasih bagi yang menyumbang untuk tahfiz saya, untuk makan dan minum. Untuk tangga keselamatan saya hold sebab ada kontraktor yang nak sponsor. Tapi tak tahu lagi sebab tak datang lagi. Tapi buat masa ni saya hold dulu. Dia kata Ustaz kalau nak kutip untuk yang bahagian lain dulu. Jadi ini malam ni untuk makan dan minum, belajar. Wallahu a'lam. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.